Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid yang cikgu sayang. Apa khabar semuanya? Cikgu harap semuanya sihat dan lebih bersemangat untuk meneruskan PDPR Bahasa Melayu Pemulihan. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah Kami Bersahabat. Okey, tajuk ni cikgu ambil daripada buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 muka surat 71. Dalam kemahiran pemulihan bahasa Melayu, kita berada di kemahiran 32 iaitu bacaan dan pemahaman. Jadi standard pembelajaran pada hari ini ialah menghasilkan kerangka penulisan karangan naratif dan bukan naratif secara bersepadu. Jadi pada hari ini, objektif pembelajarannya ialah murid dapat menulis karangan berdasarkan kerangka. Baik murid-murid, kerangka karangan dipanggil sebagai perenggan. Okey, namanya ialah perenggan. Dalam perenggan yang pertama, namanya ialah pendahuluan. Dalam perenggan kedua, ada isi pertama. Dalam perenggan ketiga, ada isi kedua. Dalam perenggan keempat, ada isi ketiga. Dan dalam perenggan yang terakhir, ada penutup. Jom murid-murid, kita sama-sama tengok tajuk Kami Bersahabat, muka surat 71. Saiful, Yime dan Jiva berbincang untuk menyiapkan karangan tentang menghormati sahabat. Okey, mereka nak tulis karangan menghormati sahabat. Okey, kerangka karangan ada pendahuluan, isi pertama, isi kedua, isi ketiga dan penutup. Okey, pendahuluan dia dah beri frasa. Yang pertama ialah hubungan rapat. Dan yang kedua ialah selain keluarga. Maknanya pendahuluan kita menerangkan siapa itu sahabat. Untuk memulakan menulis perenggan pertama, kamu mesti tulis ayat pertama rapat di tepi, okey? Kena tulis rapat di tepi. Okey. Jadi sahabat ialah orang yang mempunyai hubungan yang rapat dengan kita selain keluarga. Itu ayat yang pertama. Okey. Ayat yang kedua, apabila bersahabat, kita mestilah saling menghormati. Okey. Biasanya pendahuluan ada 2 ayat. Okey, itu ialah perenggan yang pertama. Okey, sekarang kita beralih kepada perenggan yang kedua, isi pertama. Frasa yang diberi ialah jaga tutur kata. Frasa kedua ialah elak bahasa kasar. Okey, kita tengok ayat yang pertama. Okey, untuk memulakan menulis perenggan kedua, kamu mesti jarakkan ayat yang pertama ini. Sekurang-kurangnya kamu letakkan 1 jari. Amalan menghormati sahabat boleh dilakukan dengan kita gunakan frasa jaga tutur kata. Okey, dengan menjaga tutur kata apabila bercakap dengan mereka. Jadi beri keterangan tentang menjaga tutur kata. Menjaga tutur kata apabila bercakap dengan mereka. Okey, sekarang kita tengok pada frasa yang kedua, elak bahasa kasar. Okey, elakkan daripada menggunakan bahasa yang kasar supaya perluasannya apa? Supaya mereka tidak tersinggung. Makna tidak tersinggung ni maksudnya hati dan perasaan mereka tidak terluka. Okey, selesai perenggan yang kedua. Sekarang kita pergi kepada perenggan yang ketiga yang mengandungi isi kedua. Kita tengok frasanya apa. Okey, frasanya ialah saling membantu dan ikhlas. Saling membantu ayat yang pertama. Okey, untuk pengetahuan kamu, seterusnya ini dinamakan sebagai penanda wacana. Penanda wacana ni biasanya ada pada awal ayat. Okey, kita tengok sama-sama. Seterusnya, kita perlulah saling membantu antara satu sama lain. Lengkap dah ayatnya. Okey, seterusnya ayat yang kedua. Okey, bagaimana nak gunakan frasa ikhlas? Okey, ayat yang sesuai ialah bantuan yang diberikan mestilah ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Selesai perenggan yang ketiga.
Sekarang kita tengok pada perenggan yang keempat. Okey, perenggan keempat ada isi yang ketiga. Okey, frasa yang diberikan ialah mengambil berat dan juga berkongsi masalah. Okey, selain itu ni pun merupakan penanda wacana. Ada pelbagai penanda wacana seperti walau bagaimanapun, namun begitu, sehubungan itu, ada pelbagai lagi. Okey, selain itu, kita hendaklah mengambil berat tentang keadaan sahabat kita. Selesai ayat yang pertama. Ayat yang kedua, kita boleh berkongsi masalah apabila sahabat memerlukan kita. Waktu bila kita boleh berkongsi masalah dengan sahabat? Apabila sahabat memerlukan kita. Itu perenggan yang keempat. Sekarang kita tengok perenggan yang terakhir, penutup. Okey, penutup dia dah bagi frasa hormati sahabat dan orang menghormati kita. Okey, kebiasaannya dalam penutup atau perenggan terakhir ada perkataan kesimpulannya. Okey, kesimpulannya, jika kita menghormati sahabat, ramai orang akan menghormati kita. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, oleh itu, hargailah sahabat kita dengan sebaik-baiknya. Itu ayat yang kedua. Okey, jadi selesai dah kita bina karangan berdasarkan kerangka karangan yang telah diberikan. Senang aja kan? Jadi tugasan kamu pada hari ini, kamu perlu menulis karangan berpandukan kerangka karangan yang kita dah bincangkan tadi. Tulis karangan berpandukan kerangka karangan yang telah kita bincangkan tadi. Gunakan buku tulis garis 1. Dah siap hantar dalam Telegram cikgu. Ingat suka cikgu nak ingatkan sekali lagi. Pastikan kamu menulis perenggan pertama. Yang ini tulis di bahagian tepi. Okey? Mula tulis bahagian tepi. Yang perenggan kedua, perenggan yang ketiga, perenggan keempat dan kelima, kamu mesti jarakkan. Sekurang-kurangnya kamu letak satu jari. Letaklah jari kamu satu, baru kamu mula tulis. Okey? Jadi terima kasih anak-anak murid cikgu yang disayangi selalu. Moga Allah sentiasa mudahkan urusan kalian untuk belajar dengan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.